Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video ini, saya akan menerangkan mengenai kital sel, mitosis dan meiosis. Kital sel terdiri daripada interfasa dan fasa M. Interfasa merupakan fasa yang paling panjang dalam kital sel yang terdiri daripada fasa G1, fasa S dan fasa G2. Pada fasa G1, sel mula membesar dan menghasilkan komponennya serta protein akan disintesis. Nukleus pada fasa ini kelihatan besar, manakala kromosom pula dalam bentuk kromatin, iaitu dalam bentuk berbenang halus yang panjang. Dalam fasa S, sintesis dan replikasi DNA berlaku, yang mana setiap kromosom akan mengganda menjadi dua kromatik seiras, iaitu dipanggil sebagai kromatik kembar. Kromatik tersebut berpaut pada sentroma. Pada fasa G2 pula, sel akan terus membesar. Sel mengumpul tenaga dan membuat persiapan terakhir untuk memasuki peringkat pembahagian sel. Seterusnya, fasa M. Fasa ini melibatkan mitosis dan sitokinesis. Sekarang, saya akan menerangkan mengenai mitosis. Mitosis ditakrifkan sebagai proses pembahagian nukleus sel induk menjadi dua nukleus. Setiap nukleus mengandungi bilangan kromosom dan kandungan genetik yang sama dengan nukleus sel induk. Mitosis terdiri daripada 4 peringkat, iaitu profasa, metafasa, anafasa dan telofasa. Pada peringkat profasa, kromosom mula memendek dan menebal. Kromosom terdiri daripada 2 berbenang halus, iaitu kromatid kembar yang terikat di sentroma. Nukleus terurai, nukleolus menghilang, sentriol berpindah ke kutub bertentangan dan gentian gelendong mula terbentuk. Seterusnya, metafasa. Pada peringkat ini, sentriol sudah berada pada kutub sel bertentangan. Gentian gelendong menetapkan kromosom pada satah khatulistiwa. Kromosom tersusun dalam satu barisan di satah khatulistiwa. Di akhir metafasa, sentroma membahagi dua. Pada peringkat anafasa pula, sentroma membahagi dua dan kromatik kembar berpisah. Gentian gelendong memendek dan kromatik kembar tertarik ke kutub sel yang bertentangan. Pada peringkat terakhir, iaitu telofasa, kromatik dikenali sebagai kromosom anak. Dua set kromosom telah berpisah dan tiba di kutub bertentangan. Kromosom berbentuk berbenang halus semula, nukleolus juga terbentuk semula dan gentian gelendong menghilang. Membran nukleus baharu akan terbentuk. Selepas itu, berlaku proses sitokinesis. Sitokinesis antara sel haiwan dan sel tumbuhan adalah berbeza. Bagi sel haiwan, sitokinesis berlaku apabila membran plasma mencerut di bahagian tengah sel antara dua nukleus. Mikrofilamen yang terdapat di tempat pencerutan mengecut menyebabkan sel mencerut sehingga terputus menjadi dua sel anak. Sitokinesis bagi sel tumbuhan pula bermula apabila vesikel yang dihasilkan berkumpul di tengah sel dan kemudian bercantum untuk membentuk plat sel. Plat sel akan mengunjul keluar dan bersambung dengan membran plasma yang sedia ada. Pada akhir sitokinesis, gentian selulosa dihasilkan oleh sel untuk menguatkan dinding sel baharu dan dua sel anak akan terbentuk. Sekarang, saya akan menerangkan mengenai meiosis. Meiosis ialah proses pembahagian sel yang berlaku dalam organ pembiakan untuk menghasilkan gamet yang mempunyai bilangan kromosom separuh daripada bilangan kromosom sel induknya. Meiosis dibahagikan kepada dua peringkat pembahagian sel, iaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis 1 terdiri daripada profasa 1, metafasa 1, anafasa 1 dan telofasa 1. Pada peringkat profasa 1, kromatin memendek, menebal dan membentuk kromosom yang jelas kelihatan. Kromosom homolog berpasangan berbentuk bivalent ataupun tetrad, iaitu terdapat 4 kromatik bagi kromosom homolog. Selepas itu, berlaku proses pindah silang yang mana menghasilkan kombinasi gen yang baharu pada kromosom. Membran nukleus dan nukleolus mula menghilang. Kedua-dua sentriol bergerak ke kutub sel yang bertentangan. Gentian gelendong terbentuk antara sentriol. Pada metafasa 1, kromosom homolog tersusun di satah khatulistiwa.
Satu kromosom daripada setiap pasangan kromosom homolog terikat pada gentian gelendong dari satu kutub sel dan homolognya terikat pada gentian gelendong dari kutub bertentangan. Kromatik kembar masih terikat bersama pada sentroma. Pada anafasa 1, pasangan kromosom homolog berpisah dan bergerak ke kutub-kutub yang bertentangan. Setiap kromosom terdiri daripada sepasang kromatik kembar yang terikat pada sentroma. Di telofasa 1, kromosom tiba di kutub, memanjang dan menjadi kromatin yang panjang sekali lagi. Membran nukleus terbentuk semula dan melingkungi setiap set kromosom. Dua set kromosom haploid terbentuk. Meiosis 2. Meiosis 2 juga terbahagi kepada 4 peringkat yang sama seperti di meiosis 1. Pada profasa 2, kromosom menjadi padat dan memendek. Nukleus dan membran nukleus menghilang. Gentian gelendong mula terbentuk di dalam kedua-dua sel anak. Di metafasa 2, kromosom tersusun secara rawak pada sata khatulistiwa bagi setiap sel anak. Setiap kromatik terikat pada gentian gelendong di sentroma. Setiap sentroma membahagi kepada dua. Pada anafasa 2 pula, gentian gelendong memendek, kromatik kembar terpisah dan tertarik ke kutub bertentangan. Setiap kromatik kini dikenali sebagai kromosom. Di telofasa 2, kromosom tiba di kutub sel. Gentian gelendong menghilang, membran nukleus dan nukleolus terbentuk. Bilangan kromosom sel anak adalah separuh daripada bilangan kromosom sel induk. Telofasa 2 berakhir dengan proses sitokinesis yang menghasilkan 4 sel anak yang haploid. Setiap sel haploid mempunyai separuh daripada bilangan kromosom sel induk. Kandungan genetik adalah berbeza. Sel haploid berkembang menjadi gamet.